Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi ada yang Okay, kita nak tunggu ke? Doktor boleh teruskan tak apa doktor? Nanti jemaah Okey, masuk okey. sikit-sikit. Okey, baik. Oh, silau ya. Macam mana Silau lampu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak kita aja, Mas. Tepat sikit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita balik pada malam ini. Malam ini kita dah masuk malam 3 Jamadil Akhir. Jamadil Awal kan, Jumadil Awal. Baik, alhamdulillah malam ini kita bersiaran secara langsung yang dibawakan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Dan siri pada kali ini ialah siri yang ke-16. InsyaAllah kita akan bicarakan tentang ayat 118 surah Ali Imran. Baik, saya bersiaran dari Kuantan pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambunglah cerita kita, siri ke-16 ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, yang merupakan ayat yang ke-15 dari sudut urutan seruan atau panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran ayat 118 surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhizu bitanatan min dunikum. Jangan kamu mengambil orang yang bukan dalam kalangan kamu menjadi orang dalam. Maknanya yang dipercayai la ya'lunakum khabala. Waddu ma'anittum, mereka tidak akan berhenti-henti untuk mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu dan telah pun nyata qad baratil baghdha min afwahihim, telah pun nyata yakni tanda kebencian mereka pada pertuturan mulut mereka. Wama tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu lebih besar lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, qad bayyana, sesungguhnya kami, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjelaskan lakumul ayat, kepada kamu tanda-tanda atau keterangan-keterangan, in kuntum ta'lamun, jika kamu mahu
memahaminya. In kuntum ta'qilun. In kuntum ta'qilun, sekiranya kamu berakal ataupun mahu memahaminya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita baca ayat ini biasanya dikaitkan dengan antara lain ialah jangan mengambil orang yang bukan Islam sebagai pemimpin ataupun orang yang dipercayai dan seumpamanya. Kan? Baik. Sebab nuzul ayat ataupun sebab penurunan ayat, Ibn Abbas radhiyallahu anhu ada menjelaskan ada sebahagian orang Islam yang menjalin hubungan rapat dengan sebahagian orang Yahudi. Sebab apa kita kena tengok dari sudut realiti ayat, dan masyarakat di Madinah pada waktu itu terdiri daripada dua komposisi kaum utama. Yang pertama adalah Arab yang beragama Islam dan yang keduanya ialah Yahudi yang beragama Yahudi dan sebahagian kecil mereka beragama Nasrani. Jadi dua ni, kan? Jadi dari sudut hubungan memang ada hubungan antara umat Islam dengan mereka. Sama ada hubungan perniagaan dan sebagainya. Jadi kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ada sebilangan atau sebahagian umat Islam yang ada hubungan rapat dengan golongan Yahudi ini, memandangkan mereka ni berjiran. Ialah duduk dan berkongsi di tempat yang sama, Al-Madinatul Munawwarah, dan orang yang bersumpah sesama sendiri untuk saling mewarisi pada zaman jahiliah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini yang mengandungi larangan menjadikan orang Yahudi sebagai sahabat karib. Mana larangan suruhan kepada orang Islam di Madinah pada ketika itu, dan kita juga maklum tuan-tuan, ayat ini dia terpakai kan, apakah hanya pada masa itu sahaja valid ataupun terus terpakai sampailah kepada kiamat nanti. Maknanya larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita pada zaman moden hari ini tidak menjadikan orang Yahudi ini sebagai sahabat karib. Kerana dalam konteks pada masa itu ialah kerana takut menjadi punca godaan iman. Dan ayat inilah yang kata Ibn Abbas tadi. Baik, ayat 108 ayat ini juga menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini saya kira mungkin ramai dalam kalangan masyarakat kita mengenali tokoh ini, seorang ulama hebat ataupun besar daripada Syria. Selain daripada kitab Tafsir Al-Munir, beliau ada kitab fiqh kan, Fiqhul Islam wa Adillatuh. Baik. Jadi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj ini, ayat ini diturunkan tentang sekumpulan orang Islam yang menjadikan segolongan orang Yahudi, ini dia kata mana ada sedikit perbezaan lah, yang mempunyai niat jahat terhadap Islam dan mereka enggan untuk menjauhi. Maknanya umat Islam tadi itu kan setelah dinasihati berkali-kali, diperingatkan berkali-kali tentang tipu daya golongan Yahudi ini, mereka tetap tidak mahu untuk nak menjarakkan diri atau menjauhkan diri daripada golongan Yahudi yang memang dikenali sebagai golongan yang banyak tipu hela, berbuat makar dan sebagainya. Maka turunlah ayat ini. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tattakhizu bitanatan min dunikum, jangan kamu mengambil orang yang bukan Islam sebagai orang yang kamu percayai ataupun member rapat dan yang sewaktu dengannya lah kan, dan meninggalkan rakan kamu yang seagama. Kan itu dari sudut realiti lah. Dan benda ni pun saya kira tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya zaman dulu dan zaman hari ini pun ada. Mungkin ada justifikasi hari ni lah kamu dengan keadaan apa nama antarabangsa dan lain-lain lah. Baik, kita masuk kepada perbincangan. Ayat ini mengandungi larangan keras untuk bersimpati dan berpihak kepada orang kafir. Siapakah yang dimaksudkan orang kafir di sini?
adalah golongan al-Yahud wan Nasara, kan? Dan golongan al-Yahud wan Nasara kerana yang dimaksudkan dengan bitanah, la ya'lunakum, ada kita baca la tattakhizu bitanatan min dunikum, jangan kamu mengambil bitanah. Apa makna bitanah? Baik. Apa makna bitanah? Kerana yang dimaksudkan dengan bitanah, nak eja ni bolehlah sama ada BITO ke, tak kisahlah kan. Kalau yang saya tulis ni, jadi kalau orang yang tidak tak apa, saya pun tidak tulis guna transliterasi. Baik, bitanah dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini ialah orang yang rapat, yang tahu pelbagai perkara yang rahsia. Kalau zaman kanak-kanak ataupun zaman kita remaja, barangkalilah masa belajar ke, mesti ada orang panggil apa hari ni, BFF ke apa, kan? Kawan rapat, kan? Orang Temulah panggil godong, kan? Kawan rapat ni kawan baik, yang mana kita letak kitalah yang berkongsi segala macam rahsia kepada member rapat tadi, BFF tadi. Kan, yang tidak dikongsi kepada orang lain, hatta kalau dalam anak remaja pun. Kawan rapat ini tak kiralah anak remaja lelaki ke, anak remaja perempuan ke, kan. Jadi cerita-cerita ini, member yang rapat BFF ini sahaja yang dia beritahu, dia berkongsi, mak ayah dia dan adik-beradik dia pun tak tahu. Ini biasalah kerana dia ada kepercayaan kepada Ada 13 orang. inilah. Ada 13. Kan? Perkataan bitanah diambil daripada perkataan batnun. Batnun maknanya batin. Ada juga sebahagian pentafsir memberikan makna butun, yakni perut, benda yang di dalam. Dalam konteks makna batnun artinya batin, iaitu lawan kepada zahir, kan? Kita panggil zahir, kan? Macam zuhur lah, kan? Jadi zah, lawan kepada batin, iaitu yang zahir, yang nampak. Sementara itu Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan perkataan bitanah ialah orang yang sentiasa bertemu kerana akrab. Kan, bertemu kerana akrab. Kita pun rasa-rasa dalam konteks kita lah hari ni lah, kan, bukan kerana MCO PKP ni. Kalau yang biasa dalam kehidupan seharian kita, ada ke tidak kawan rapat kita yang biasa kita bertemu, kan? Mungkin dalam konteks rakan sekerja yang selalu duduk minum, balik office tu minum kedai mamak ke, contohlah, ataupun hujung minggu ke, 2 minggu sekali ke, pelbagai lah, kan? Setiap manusia sudah tentulah ada kawan rapat dia yang mungkin dia banyak berkongsi sesuatu yang rahsia, tidak kepada orang ataupun kawan ataupun saudara dia sendirilah, kan? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sementara Imam Bukhari mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan bitanah itu ialah orang yang sentiasa bertemu. Sebab apa? Sebab dia akrab, kan? Sebab dia akrab. Biasalah begitulah, orang yang sentiasa berjumpa dia akan rapat. Dalam konteks kita pun sama juga, antara adik-beradik, antara sepupu, antara saudara mara, walaupun adik-beradik itu rapat tapi jarang bertemu berbanding dengan 2 pupu, 3 pupu. Contohlah, ataupun ada bau-bau bacang ke apa ke, bila selalu bertemu, maka hubungan tadi akan jadi rapat. Bila tanya waris jadi macam mana ni, tak tahu, kan? Orang kata waris, tak, kan? Contoh begitulah. Baik, jadi inilah rapat. Dan kerapatan ataupun keakraban antara golongan Islam dengan golongan Yahudi ini semasa berada di Madinah atas pelbagai faktor yang saya sebutkan tadi, sama ada dari sudut hubungan perniagaan yang biasa ataupun juga satu kejiranan. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ada menjelaskan bahawa pendapat ini adalah pendapat Abu Ubaidah. Baik,
mengenai perkataan bitanah ini, satu lagi ialah Az-Zamakhsyari. Ini sahibul Tafsir Al-Kashaf yang bermazhab Mu'tazilah. Cuma walaupun dia ni bermazhab Mu'tazilah, orang pakai untuk mengambil apa kita panggil penjelasan beliau dari sudut bahasa. Dia mengatakan bahawa bitanah adalah orang yang dipercayai, orang yang terpilih tempat menceritakan hal peribadi kerana merasa yakin dengan orang tadi. Betul lah kan? Jadi 2-3 definisi pun jelas bahawa bitanah makna orang yang kita yakin, yang kita boleh kongsi sesuatu yang agak sulit lah kan, PNC. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melarang ataupun menegah allazina amanu, orang yang beriman, menjadikan orang yang kufur itu sama ada mereka Yahudi. Yahudi ni kita maklum termasuklah dengan sekali dengan Nasrani lah, maupun ahlun nafsi wal bidah, termasuklah golongan yang mengikut hawa nafsu dan juga ahlu bidah, sebagai orang yang dekat untuk dijadikan sebagai tempat musyawarah untuk bertanyakan pandangan. Kan, untuk nak minta pandangan, untuk nak mengadu masalah dan sebagainya. So bagi kita lah orang Islam, kita mengambil ibrah ataupun iktibar kan, supaya tidak menjadikan mereka ini untuk kita bincang, dapatkan idea kan, nak minta penyelesaian dan seumpamanya. Kerana apa dia? Ada tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan ada juga hadis Nabi SAW antaranya yang menjelaskan isu ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ar-rajulu ala dini khalilih. Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Sabda Nabi, ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang lelaki, maknanya seseorang itu mengikut agama khalilih. Khalil ni ada yang menterjemahkannya kepada Ibrahimul Khalil, kan, maknanya sebagai kekasih, kan, ataupun teman rapat, kawan rapat. Di sini seseorang itu mengikut agama sahabat karibnya ataupun kawan karibnya, fal yanzur, maka hendaklah kamu perhati tengok, kan, ahadukum man yukhalil, siapa yang menjadi kawan dia. Nak tahu perangai, contoh ginilah, kita letak anak kita lah, kan, contohlah anak kita ni, kita tahu tak dia berkawan dengan siapa dan bagaimana perangai anak tadi, ataupun bagaimana perangai budak tadi yang menjadi kawan kepada anak kita, tuan-tuan, supaya kita dapat kawan, kan, supaya kita kenal pasti. Dia trend hari ni saya tak pastilah juga. Kalau dulu kami lah, ini cerita lama, cerita 40 tahun dulu, memang masa sekolah, okey, kawan-kawan datang ke rumah, okey, bagi salam, kan, jumpa dengan mak ayah apa semua, kan. Time yang generasi yang kemudian bukankan anak tapi adik saya duduk kat luar aje. Itu beza dalam 5, 6, 7 tahun. Dah beza dah. Kan, kita duduk ke rumah, member dia tu lau. Kan, dia bagi salam di pintu pagar, kan. Lepas tu dia tanya, nama sekian mana ya? Ada tak? Kan, saya kata masuk dulu. Mana beza tu, kan, antara selang masa dalam 7-8 tahun, apatah lagi dengan generasi anak dan cucu kita hari ini. Tak tahulah. Kan, sebab banyak perkara yang terutama dalam kalangan generasi muda ni sudah kehilangan adab, kan, dan juga perasaan hormat kepada generasi yang terdahulu. Kalau kita dulu jalan depan orang tua, kita akan ulur tangan depan membongkok tanda hormat, tapi generasi hari ini samba je tak. Jadi seolah-olah tak ada apa. Ada pro dan kontra lah. Baik. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, nombor 4833. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan mengapa ditegah, mengapa dilarang menjalinkan hubungan
rapat dengan mereka ini. Sebab apa? Mungkin tuan-tuan pun dah ada jawapan. Antara yang boleh menjadi satu sandaran ataupun keyword kepada kita, satu ayat yang cukup bermanfaat lah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani, dia tidak akan sekali-kali redha kepada kita sehingga kita masuk, kita ikut mereka. Tak. Itu je. Kan? Ataupun mungkin, kita kata ginilah, yang geng Yahudi pun yang jenis sekular. Dia tidak kuat Yahudi dia, kan, dia hanya sekular, dia bawa diri dia sahaja. Samalah juga dalam kalangan kita Islam pun, Islam juga orang panggil apa? Islam kapal selam gamaknya. Dia hanya bawa diri, tapi nak bawa diri dalam erti kata penganut agama yang taat pun dia tidak mampu. Mungkin begitulah, kan. Jadi sama-sama hanyut. Yang si Yahudi pun hanyut, yang kalau yang si Kristian pun hanyut, si Muslim pun hanyut. Bila tanya agama, mengaku beragama, misal kata yang Muslim mengaku Muslim lah, tapi dari sudut praktis tak tahu. Tanya perkara-perkara penting dalam agama pun tak tahu. Agama atau beragama hanya sekadar warisan semata. Inilah yang berlaku hari ini. Ramai, kan? Dalam kalangan pelajar saya sendiri pun tanya, apa agama kamu? Kan? Dia tak boleh nak jawab, kan? Dia kata mak ayah saya agama sekian. Ini yang non Muslim lah, kan? Mak ayah saya agama sekian. Tapi saya tak pernah tengok mak ayah saya pergi ke rumah ibadat, kan, ataupun sembahyang lah, dengan ikut cara agama mereka. Habis kamu? Saya pun tak tahu. Cuma bila datang perayaan, kami sambut je lah. Kan? Misal kata dalam kalangan Chinese lah, yang Buddhis, kan, dia sambut. Masa Christmas, sambut juga. Kan? Jadi dia tercari-cari. Itu sekadar contoh lah. Baik. Jadi tapi bagi orang Yahudi ni Allah pesan, makuk mana-mana pun bagi kita orang Islam, kita kena sentiasa beringat, kan, atas dasar tadilah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani, dia tidak akan sekali-kali redha sehingga kita orang Islam ikut jejak mereka. Jadi mereka akan sentiasa cari jalan untuk buat kita ni merana sengsara lah. Dan dengan lain perkataan, jika mereka tidak melawan kamu secara terbuka, maka mereka tidak akan jemu untuk menipu kamu. Dalam konteks hari ini, kita maklum, kan, dalam konteks hari ini kita tengok siapa yang berkuasa. Kan, siapa yang berkuasa. Jadi akhirnya kita terpaksa akur kepada si pemilik kuasa tadi yang kita panggil pemunyanya ataupun pemilik sebenarnya ataupun golongan kapitalisnya adalah siapa. Dan akhirnya kita terpaksa akur. Sebab apa? Sebab kita umat Islam banyak sangat kelemahan, kan, lantaran ketidakfahaman dan ketidakpatuhan kepada suruhan agama Islam itu sendiri, kan. Antara apa dia, tuan-tuan? Kan? Tadilah kalau kita tengok afala tatadabbarun afala taqilun afala tubsirun, suruhan daripada Al-Quran sendiri untuk kita memikir, yang tengok dan sebagainya. Jadi bila kita tengok ada kesedaran untuk nak memajukan diri kita, dan bila kita tengok bangsa lain, bila kita tengok kaum lain, agama lain, sudah tentu kita hanya sekadar membaca ayat antaranya ialah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kan, kamu adalah umat yang terbaik dari sudut mana. Kita hari ini dah banyak ketinggalan, kan, dan kita hari ini kita mudah nak menyalahkan, macam kita kata inilah dengan Facebooknya ini Yahudi punya, kita boycott, kan, yang Islamik punya mana, kan. Itu sekadar contohlah. Baik, ketika menjelaskan hal ini, Muqatil bin Hayyan ada berkata, mereka hendak menyesatkan kamu sebagaimana mereka sesat. Kita baca dalam Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, kan, siapa mereka, kan, ataupun sebelum tu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang dimaksudkan dengan al-maghdub,
Kan, jadi bagi golongan yang sesat ini, walaupun mereka yakin mereka tidak sesat, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa inilah dia golongan yang sesat, golongan yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan macam-macam kepada mereka. Kan, beri keterangan, beri dalil, beri nabi, beri kitab, tetap tidak mahu, sebagaimana kita dah bincang sebelum ini, kan. Mereka tanya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan untuk nak menguji, memperlekeh, merendah-rendahkan, kan. Alhamdulillah Nabi dapat menjawab soalan-soalan yang diajukan mereka, kan. Namun mereka tetap tidak mahu menerima Islam itu sebagai agama panutan mereka, kan. Tidak mahu mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi mereka. Baik, maka Allah melarang orang mukmin daripada memasuki rumah golongan munafik dan meninggalkan orang mukmin di rumah mereka atau menjadikan mereka orang yang dekat. Baik, mengenai ayat ini Abu Umamah yang tadilah berkata yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah golongan Khawarij. Ini pun ada satu lagi ni, satu golongan yang wujud. Khawarij ni mungkin tahulah kan sejarah dan latar belakang kewujudannya. Daripada zaman Ali, kan, berlakunya pertelingkahan, akhirnya melahirkan golongan Khawarij dan golongan Syiah, kan. Cuma orang Khawarij ini ataupun yang golongan Khawarij ini, antara ciri mereka ialah mudah untuk nak mengkafirkan orang lain tanpa sebarang justifikasi dan alasan yang kukuh. Sikit-sikit kafir, kan. Bagi kita tidak, bagi kita ni ahli sunnah wal jamaah, jangan sekali-kali cepat melatah, jangan sekali-kali cepat menuduh, dan apatah lagi cepat untuk nak mengkafirkan seseorang yang mukmin. Kita kena cermat bab ini. Kalau tidak, maka kata-kata tadi akan balik pada kita, tuan-tuan. Wal-iyadzubillah min zalik. Baik. Dan ada satu cerita lah, cerita bahawa Abu Musa al-Asy'ari ini seorang sahabat Nabi, kan, radhiyallahu an, pada masa pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab. Umar al-Khattab ini memerintah sebagai dalam rangkaian Khulafaur Rasyidin daripada tahun 13 Hijrah, kan, 10 tahun. Kemudian setelah kewafatan Abu Bakar Siddiq, zaman Umar Al-Khattab ini, dan Umar Al-Khattab ini antara pembaharuan dalam pentadbiran beliau ialah dengan mewujudkan ataupun melantik gubernur-gubernur. Gubernur kita maklum tak, wakil-wakil bagi kerajaan Islam lah. Contohnya Umar berada di Madinah, maka ada wakil dia di Kufah, Basrah, kalau di Mesir, di mana lah, kan, sebagai wakil. Dan gubernur ini akan melaporkan kepada khalifah dia punya perjalanan ini macam annually report lah, kan, setahun sekali selepas daripada musim haji. Maknanya mereka akan pergi ke Mekah, kan. Dan Mekah ni kita juga maklum sebagai satu one stop center dan juga sebagai satu ijtimak tahunan kepada pemimpin umat Islam, kan. Bukan hanya sekadar pergi mengerjakan haji, di sanalah berkumpul segala macam pemimpin yang datang daripada min kulli fajin amik, daripada segenap pelosok dunia. Dan dalam konteks negara wilayah Islam pada zaman Umar itu baru nak berkembang, maka gubernur-gubernur tadi datang, dan di situlah ada, kan. Itu ada contohlah. Dan ada kalanya juga pergi ke Madinah sendirilah, kan, pusat pentadbiran pada zaman Umar Al-Khattab. Baik, jadi dihantar surat. Umar hantar surat. Kenapa dia? Kerana dia dapat tahu bahawa Abu Musa al-Asy'ari ini yang Umar lantik menjadi gubernur Kufah dan Basrah sekitar tahun 21. Kan, melantik seorang Nasrani sebagai setiausaha dia. Kalau kita ni macam kementerian lah kot. Maka Umar hantar surat dengan nada yang tegas, yang keras, dan memetik ayat tadi.
Yang memetik ayat tadi maknanya ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan apa la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang beriman, jangan kamu mengambil orang yang kufur untuk jadikan kawan rapat kamu, orang yang kamu percaya. Sebab sebagai sekretari, sebagai setiausaha ini, sudah tentulah dia banyak mengetahui perkara-perkara sulit kan dalam urus takbir kerajaan Islam yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari di Kufah dan di Basrah tadi. Kan? Baik, jadi Abu Musa pernah menghadap Nabi Omar Khattab lah kan dengan membawa laporan bertulis. Lepas dibentangkan, Omar pun tanyalah, kalau yang tadi ni Omar tanya kan, mana sekretari kamu, jadi Omar tanya, mana jurutulis kamu, mana setiausaha kamu, minta dia baca depan aku. Tak, contohlah kan. Jadi mintalah dia membaca di hadapan orang ramai. Kata Abu Musa, dia tidak masuk masjid. Sebab apa tak masuk masjid ni? Kan? Jadi Omar tanya, sebab apa? Adakah dia ni dalam keadaan junub? Abu Musa jawab, tidak. Tapi ada dia ni seorang Nasrani, kan? Dia bukan Islam, dia tidak masuk masjid. Dan apabila Omar Al-Khattab mendengar jawapan tadi, Omar menegurnya dan berkata, janganlah kamu di sini. Janganlah kamu mendekatkan kepadamu walaupun Allah menjauhkan mereka. Janganlah kamu mendekatkan mereka. Sebab apa? Mereka dah jauh dah. Jauh sebab apa? Sebab mereka tidak mahu menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dah jauh dah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Setelah apa? Setelah diberikan pelbagai keterangan. Kan? Tapi ada pula kan dalam kalangan sahabat dan maupun dalam konteks kita hari ini pun kok ada lah yang mengambil mereka ini, sedangkan ada dalam kalangan umat Islam yang mempunyai wibawa yang sama. Janganlah kamu mendekatkan mereka kepada kamu walaupun Allah telah menjauhkan mereka. Janganlah kamu memuliakan mereka apabila Allah telah menghinakan mereka. Janganlah kamu percaya kepada mereka padahal Allah telah menegaskan bahawa mereka suka mengkhianati amanah. Ini antara sifat buruk ataupun jahat orang Yahudi, kan, dan Nasrani. Kalau dalam konteks sejarah pun ada, kalau dalam Turki pun ada pernah melantik, kan. Mungkin dari sudut yang lain dia cerita dari sudut toleransi beragama. Nah, tengok okey dalam kerajaan Turki Osmaniyah pun ada dilantik Perdana Menteri yang Kristian, kan. Ada pro and con, kan. Mungkin kalau kita melihat dari sudut ketegasan Omar, kalaulah ia berada pada zaman Omar dan kalaulah Omar ada di situ, nescaya dia tidak akan membenarkan pelantikan seorang yang bukan Islam untuk memegang suatu jawatan yang penting dalam pentadbiran sesebuah kerajaan Islam. Sebab apa? Sebab ini rahsia. Maka Omar kata, jangan kamu mengupah ahli kitab Yahudi dan Nasrani kerana mereka membenarkan rasuah. Kan, sebab mereka benarkan rasuah, kita tidak benarkan rasuah. Yang berlaku rasuah tu haram tetap haram dah. Haram tetap haram. Kukuklah ada orang tanya, boleh tak ambil rasuah? Kan? Nak makan, makanlah. Tapi Islam tetap sekali-kali tidak menghalalkan rasuah. Haram tetap haram. Jangan kata halal. Kalau kata halal, apa berlaku tuan-tuan? Menghalalkan yang haram, kan? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kacau. Kan? Ibarat kata macam riba lah. Kan? Bukanlah kata saya ni suruh tak. Tu ustaz tu kata boleh lah. Kan? Tidak. Kalau orang jenis nak makan juga, kita nak kata apa? Kita nak kata apa? Kan? Pilih juga sistem yang ada riba. Kita nak kata apa? Kan? Sebab dia rasa sama je. Bank Islam dengan bank yang bukan Islam ni sama je. Dua-dua tu ada interest belaka. Dia tidak faham konsep, kan? Walaupun mungkin ada kelemahan lah pada aplikasi pelaksanaan sistem yang ada pada perbankan Islam, tapi kita
dah serahkan. Sebab dia dah declare dia ni sebagai berislam, melaksanakan syariah compliant. Kalau ada tak betul, dia akan tanggunglah, kan? Kita dah selesai dah. Baik, dalam konteks yang ini, kerana mereka benarkan rasuah untuk menyelesaikan urusan kamu dan urusan kaum kamu, gunakanlah kelebihan orang yang bertakwa. Kok-koklah tak ada pula. Macam mana tuan-tuan? Ada ke tidak? Kan? Mesti ada. Mungkin kalau kurang sikit pun level 90% ke, ambillah yang bertakwa, yang beriman itu, mudah-mudahan begitu. Dan pada masa yang sama, dia menjadi suatu motivasi kepada kita supaya sentiasa meningkatkan diri, jaga amal ibadah kita, jaga iman kita supaya kita ni sentiasa berada dalam keadaan dan suruhan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, artinya wahai orang yang sentiasa patuh dan taat kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala dalam segenap, dalam setiap masa dan ketika. Kita boleh tengoklah nanti. Baik, daripada Abu Dahqanah radhiyallahu an, seseorang berkata kepada Khalifah Umar, ada seorang hamba Nasrani dari daerah Iraq yang boleh menulis dan terkenal sebagai yang amanah. Adakah anda keberatan jika dia setiausaha anda? Boleh tak kalau nak lantik dia sebagai setiausaha tak? Ataupun jurutulis lah. Kalau dulu dia panggil jurutulis lah, kan? Dengan tegas Omar Al-Khattab kata, jika demikian maka saya telah menjadikan orang bukan Islam sebagai orang kepercayaan saya. Begitu tegasnya. Kita hari ini oleh kerana faktor zaman, faktor persekitaran dan sebagainya, kita mula longgar. Kita mula percaya perihal pentadbiran negara Islam ini kepada orang yang bukan Islam. Mungkin tak apalah kita bagi atas alasan dakwah ada, kan, mana tahu hati dia lembut untuk menerima Islam. Ada pro dan kontra, kan. Jadi timbul juga persoalan di sini. Dalam konteks kita pilihan raya di Sarawak. Baru ni pilihan raya di Melaka. Tahun lepas pilihan raya di Sabah. Tahun depan pilihan raya Malaysia. Kan? 2022 ataupun mungkin 2023 lah. Boleh tak nak pilih calon yang bukan Islam? Jadi isu tak? Nak boleh tak boleh? Kan? Baik, Imam Fakhruddin Al-Razi dalam Mafatihul Ghaib ataupun dalam tafsir Al-Ghaib ini, dia kata ini menunjukkan bahawa Umar Al-Khattab menggunakan ayat ini sebagai dalil bahawa haram menjadikan orang Nasrani ini sebagai taman rapat. Kan, haram. Mengapa tak boleh? Hari ini kita kata, okey, kita ada tak kawan yang bukan Islam? Ada ke tidak? Kalau kawan hanya sekadar kawan, tak apalah, dan kita menjadikan dia sebagai satu sasaran atau pemandu untuk kita bercerita tentang keindahan Islam, silakan, tidak mengapa. Tapi kalau untuk nak bercerita tentang rahsia-rahsia, jangan sama sekali, kan. Betul lah, kan. Ni yang Cik Rahmat kata, saya tak pilih. Kita pilih yang Muslim lah, kan. Sebaik-baiknya begitu, kan. Takkan tak ada. Seburuk-buruk dan sebaik-baik kita ada piawai kita. Baik, Imam Ibn Katsir ada juga berkata bahawa riwayat Khalifah Umar ditambah ayat di atas merupakan dalil bahawa orang kafir zimmi tidak boleh diperlakukan sebagai ahli kitab supaya mereka merasa lebih tinggi daripada orang Islam. Dia jadi isu antara kalau kafir ni harbi dengan zimmi. Yang harbi clear, mereka memang ditolak. Soal sekarang ialah kalau dalam sebuah kerajaan Islam, yang kafir zimmi ini, adakah mereka juga boleh diperlakukan sama seperti orang Islam? Kerana orang kafir zimmi ini, mereka memberikan loyalty, ketaksetiaan kepada negara Islam. Kan? Kalau nak dilantik pemimpin, sebahagian daripada ulama' ni, okey, dia membenarkan ataupun mengharuskan kan, pelantikan pemimpin tengok kepada jawatan tersebutlah, bukan sebagai jawatan penting dan yang tertinggi yang melibatkan soal-soal keselamatan negara dan juga soal perancangan agama Islam dan sebagainya. Jadi kafir zimmi
tidak boleh diperlakukan sebagai ahli kitab supaya mereka rasa lebih tinggi daripada orang Islam dan tahu rahsia orang ramai sehingga dikhawatiri mereka akan disampaikan kepada musuh kafir harbi. Kan? Kita tidak boleh meletakkan keyakinan 100% kepada si zimmi tadi. Kan? Rahsia kerajaan, contohlah anak kerajaan Islam ni, tak boleh. Kan? Dia ada bahagian-bahagian dia yang tertentulah. Baik, selain menjelaskan sebab penurunan ayat 118 yang disebutkan tadi, Dr. Wahbah Az-Zuhaili ada menjelaskan ayat ini ketika mentafsirkan ayat 28 dalam surah yang samalah. Dia adalah beberapa ayat ni kalau kita baca tema pemilihan orang yang bukan Islam ini sebagai pemimpin. Pemimpin pula pun kena kita perhalusi pemimpin yang takat mana. Kalau setakat AJK tak ada masalah sebab dari sudut libat kuasa dan kita ada musyawarah, ada mesyuarat dan kita ada konsensus lah kan, mesti ada. Tapi kalau atas jawatan penting nak bagi apa, tengok kepada keadaan dan suasana lah. Baik, ayat 28 surah Al-Imran, la yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayat ini juga jadi ayat yang panah ni. Janganlah orang yang beriman ambil orang kafir jadi teman rapat, jadi awliya, jadi pemimpin, jadi pembantu, jadi pelindung. Kan, dengan min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang beriman. Tak ada ke orang yang beriman sehingga terpaksa pilih orang kafir. Kan? Tak kira lah dalam bab calon ke apa ke, ini pro dan kontra. Wa may yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai'. Siapa yang buat demikian, sesiapa yang melakukan yang sedemikian, maka tiadalah dia mendapat perlindungan dari Allah dalam sesuatu pun. Sebab yang kita nak ialah barakah. Yang kita nak ialah barakah. Kan? Baik. Kecuali illa antattaqu minhum tuqah. Kecuali kamu nak menjaga diri daripada suatu mara bahaya yang ditakuti daripada pihak mereka, yakni yang kafir itu. Kan, kalau ada kepentingan tertentu lah, sebab-sebab tertentu, okey, bolehlah kan diharuskan untuk melantik dia ataupun mengambil dia ni kerana ada muslihat yang tertentu. Wa illa fala, dan kalau tidak, tidaklah ada. Baik. Dan menurut Syekh Tahir Ashur, ini ulama Tunisia yang lebih terkenal dalam bidang maqasid, dia ada tafsir dia. Kata beliau ketika mentafsirkan ayat ini, orang kafir yang dimaksudkan dalam ayat yang kita bacakan ini, la yattakhizil mu'minuna al-kafirina, tidak mengambil orang mukmin itu orang kafir. Kafir di sini yang dimaksudkan dalam konteks ayat ialah merujuk kepada musyrikin Quraisy, merujuk kepada musyrikin Makkah dan juga ahli kitab di Madinah. Artinya ada dua. Yang pertama musyrikin Quraisy mana Mekah, dan yang kedua ahli kitab. Kita kadang-kala tuan-tuan, bila kita bicarakan tentang Islam ini, bila kita baca ayat Quran, bila kita baca hadis Nabi SAW, atau utama ayat Quran lah kan, mungkin sebahagian besar kita ni nampak fokus kepada realiti di Madinah. Kena ingat juga kan, di Mekah pun kerana Nabi SAW berada di Mekah kan dalam konteks misi dakwah selama 13 tahun. Jadi seolah-olah semua benda tertumpu di Madinah. Kan, memang kita tidak nafikan bahawa semasa Madinah itulah banyak perkara dari sudut tadbir urus negara kan yang boleh dijadikan contoh teladan. Namun dalam konteks ibadat, ibadat dia kena tengok. Kan? Ibadat dia tengok, okey, walaupun ada yang apa kita kata difardukan yang di Madinah lah, seperti zakat, bak haji dan sebagainya ni, ataupun puasa. Baik. Dan menurut Ibnu Ashur, orang kafir dalam ayat ini merujuk kepada musyrikin dan ahli kitab di Madinah, di mana kecenderungan mereka adalah untuk bermusuh
terhadap sifat dan berpakat dengan kelompok munafik untuk menghancurkan Islam. Sebab kita tahu kan, golongan musyrikin dan golongan ahli kitab memang dia tadilah sebab saya kata tadi, mereka sekali-kali tidak akan redha dengan agama Islam dan mereka akan tetap cari halah untuk nak memusuhi Islam dan umat dia. Baik, dan begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu lagi ayat, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Ini kita akan jumpa nantilah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang yang menjadikan agama kamu itu huzuan wa la'iba. Orang yang mengambil agama kamu sebagai ejek-ejekan dan juga permainan. Minal ladzina utul kitab min qablikum, daripada orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu, wal kufar, dan golongan kafir musyrik, wal kuffar awliya wattaqullah. Allah peringatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu itu benar-benar orang mukmin. Wa idza nadaitum ila shalah, bila mereka tu diserukan, diajak untuk solat, bila kamu menyeru azan untuk mengerjakan solat, ittakhuzuha huzwa wa la'iba, mereka menjadikan solat itu sebagai ejek-ejekan dan barang permainan. Golongan siapa? Golongan tadilah, golongan Yahudi dan ahli kitab. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun, dan mereka itulah satu kaum yang tidak berakal. Sebab apa Allah katakan demikian? Kerana Allah Subhanahu wa taala dah bagi dah penerangan, dah bagi dah penjelasan, pun tidak mahu menggunakan akal untuk berfikir menimbang mana satukah yang baik, mana satukah yang buruk, mana satukah yang benar, mana satukah yang salah. Sebab mereka, orang Yahudi ini, ada kitab yang Allah berikan kepada Nabi mereka. Kan? Sayanglah kan, yang tidak mahu menggunakan akal. Kemudian Ibnu Ashur juga ketika mentafsirkan ayat ini, dia menyebut bahawa kalimah kufar merujuk kepada musyrikin yang tinggal di Madinah yang menzahirkan keislaman. Ini juga kita maklum tuan-tuan, kan dalam konteks sebahagian daripada orang Yahudi yang memeluk Islam atas pelbagai kepentingan lah, yang ikhlas lah kan, yang tidak ikhlas atas nak jaga status quo dan sebagainya. Kan, kalau tidak mereka akan diusir, mereka akan keluar daripada Madinah. Kan? Jadi yang menzahirkan keislaman, mereka inilah yang puak-puak munafik ini. Sedangkan sebahagian mereka itu sebenarnya ialah golongan yang tidak beriman, ataupun kita panggil munafik i'tiqadi, yang munafik dari sudut i'tiqad, dari sudut kepercayaan. Kan? Dari sudut zahir, Muslim. Kan, solat sama-sama kan, solat sama-sama dah kan, tapi dan terdapat sebahagian orang Islam yang tertipu dengan perlakuan mereka. Ini yang payah ni kan, tertipu dengan perlakuan dan penampilan zahir mereka. Baik, Ibn Abbas ada menyebut bahawa sebahagian orang Yahudi dan musyrikin ini ketawa bila orang Islam sujud dalam solat. Makna golongan yang munafik tadilah. Baik, kemudian Ibnu Ashur menambah lagi, walak ataupun loyalty lah, kesetiaan kepada orang kafir ini dilarang. Ialah walak yang dalam erti kata sepenuhnya kesetiaan dari sudut agama. Maka kerana itu ayat ini ditafsirkan dengan ayat 51 yang sebelum inilah, yang saya tidak tunjukkan di sinilah. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, yang bermaksud siapa yang mengambil orang kafir itu sebagai teman rapat mereka, proksi mereka, kawan karib mereka, maka fa innahu minhum, sesungguhnya dia, orang tadi itu juga adalah sebahagian daripada ataupun termasuk dalam kalangan minhum, yakni orang yang kafir tadi. Jadi bila kita baca ayat ini tuan-tuan, dia menjadi satu ibrah, satu peringatan kepada kita dalam ramai-ramai kawan kita, kan ada atau tidak, takkan tak ada langsung kan
orang yang beriman ini. Kalau tidak teruklah. Kalau tidak teruk sangat dah. Jadi kawan-kawan kita ni contohlah kan, kawan yang rapat yang pelbagai lah. Maka kita kena berusaha supaya kita ini mempunyai kawan yang apa dia? Bab kata dalam hadis Nabi SAW tadi, tengok kepada cara. Kalau kita berkawan dengan orang yang menjaga agama dan kita memilih siapa mereka, mudah-mudahan kawan-kawan kita tadi juga adalah yang sewaktu dengan kita, yang akan sentiasa mempermudahkan urusan dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Kan bak kata ginilah, kalau kawan yang suka tengok bola, kita pun tengok bola lah, tiap-tiap minggu tengok bola, tak ada masalah kalau jaga solat. Ada sebahagian orang okey dia nak berkawan dengan geng motor. Yang kita bimbang ialah dia pun turut hanyut. Contoh lah kata gini lah, ustaz lah kan. Jadi dia pun turut hanyut. Patutnya dialah yang berusaha untuk nak tarik mak motor tadi itu yang hanyut kepada jalan Allah sedikit demi sedikit. Contohnya bila konvoi kan, kalau bila konvoi kan hari ni saya tak pastilah ada lagi ke tidak yang jenis tidak solat ni, wallahu alam lah, saya pun tak tahu kan, ataupun yang jenis yang tak jaga aurat ke, atau apatah lagi dalam kalangan bikers ataupun juga penunggang wanita, manalah tahu kok ada kan. Jadi di situlah peluang si ustaz tadi itu untuk nak memberikan sedikitlah demi sedikit penjelasan agama ini. Ya. Pecah bateri kejap. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan dan kesimpulannya pada malam ini, berdasarkan kepada apa yang kita bincangkan, ayat 118 surah Ali Imran ini, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegah ataupun melarang orang Islam ini menjadikan orang yang bukan Islam itu sebagai kawan rapat yang mengatasi orang mukmin yang lain. Kan? Dan ia boleh diaplikasikan dalam pelbagai keadaan hari ini. Maka bagi saya lah, utamakanlah saudara seagama kamu, dan ia boleh menjadi kayu ukur kepada setiap umat Islam agar sentiasa mempertingkatkan iman dan amal soleh, supaya kita ni, okey, pertama dari sudut saya, okey, nak cari kawan, carilah yang bagaimana. Kan? Yang kedua pula, kita juga kena up diri supaya kita dipilih menjadi kawan kepada orang yang baik. Betul tak? Kita dah tahu dah tempat baik dan tempat yang kurang baik. Kan, nak kata tempat yang tak baik. Misal kata ginilah, kita kata pub disco ke, nak cari orang baik ni, dari sudut agama tu payah. Ustaz tak boleh kata macam tu. Tak semestinya saya pergi ke disco pub ni, saya minum. Kan, tak semestinya bila saya pergi ke disco pub ini saya tak solat. Tak. Kan, ataupun yang judi pakai tudung tapi menyanyi dan menari tergedik-gedik. Ada juga tak? Okeylah kan, saya tutup aurat juga daripada saya tak tutup aurat. Sebenarnya kita kata kamu ni belum faham lagi konsep menutup aurat. Bila dah tutup aurat, tak boleh tak buat perkara-perkara yang sebegitu. Tapi inilah yang sebahagian berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Terus ini jadi cabaran. Ini menjadi cabaran kepada kita tak. Dari sudut kita nak cari kawan rapat, dan kita juga di other side untuk kita dipilih menjadi kawan kepada member tadi. Kita tengoklah orang yang alim lah, kata tak, bagaimana aku nak jadi kawan baik dia. Kan, contohlah kan, bermakna kita juga mesti berusaha untuk jadi baik sedikit demi sedikit. Saya pun bukan baik tapi berusaha nak jadi baik. Saya pun bukan alim tapi berusaha nak jadi alim sedikit demi sedikit. Betul tak? Kita tak boleh rasa saya ni alim, saya ni reti, saya ni warak kan. Tak, kita penuh dengan maksiat, kita dah
ilmu pun tak banyak, tapi kita berusaha untuk menambahkan ilmu dari masa ke semasa, dan kita akan pastikan bahawa ilmu yang kita cari tadi, ilmu yang kita dapat tadi, ilmu yang datangnya daripada sumber yang betul dan sumber yang sahih, sumber yang tepat. Silap gaya kacau. Hari ini pun macam-macam. Kan, saya ditanya malam 1 hari bulan baru ni. Boleh tak nak baca doa sekian? Kan, ataupun ada satu hadis palsu yang tersebar dalam kalangan masyarakat. Siapa yang beritahu seorang malam ini malam 1 Jumadil Akhir, dia akan dapat sekian-sekian. Benda tu tak ada pun. Tapi begitulah. Kan, nampak macam agama tapi sayangnya dia bukan agama. Baik. Jadi begitulah tuan-tuan. Inilah sebagai satu cabaran kepada kita orang yang beriman di akhir zaman ini, untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama menunjuk jalan setakat mana yang bolehlah ikut peranan dan kemampuan masing-masing. Masing-masing kena berperanan. Yang sikit-sikitlah, kan, supaya masyarakat kita ni punya kefahaman yang betul terhadap agama Islam itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sekadar itulah malam ini. Ada soalan ke? 1, 2, barangkali? Tak ada? Betul kata Ustaz, kita perlu perbaiki, termasuk tunjuk yang benar, bimbang. Sebab sekarang, ialah hari ini macam-macam orang up. Kan? Lepas mayang, subuh pun up, tak? Derma pun up, kan? Kita bersangka baiklah dia menjadi motivasi. Kita baca macam tu. Kita tak kata dia tu riak, tak? Kan? Kita bersangka baik, dia menjadi motivasi kepada aku. Kan? Contoh lagi ni lah, kata, okay, saya sedekah lah RM500, contohlah, tunjuk gambar, kan? Tuan-tuan tengok, ni riak ni tak? Kan? Memanglah begitu, tapi bila kita tengok ni, kita husnuzan, dan kita ambil aspek lain, dia menjadi motivasi kepada aku untuk aku nak bersedekah hari ni. Yang dia tu ikut dia lah, kita tak nak komen. Kan? Kalau komen orang kata boleh dosa kering, tak? Jadi biarlah dia ni, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan beliau ni diberikan kesedaran. Jadi kita ambil poin tadilah. Dia ambil poin, okey, di up status, kita ambil positif. Aku buat ke tidak? Itu saja. Sebab hari ni kalau kita nak tengok, nak cari salah orang, memang tak tidurlah kita. Banyak sangat, kan, kesalahan manusia ni, tapi bukan kerja kita. Kerja kita ialah untuk menutup aib orang, dan juga untuk nak pastikan bahawa amal ibadah kita itu adalah selari dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau tidak ada soalan, saya rasa sekadar itulah untuk kali ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mengakhiri majlis ilmu kita pada malam ini, seperti biasalah, terima kasih ke tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa mengikuti program-program yang dikelolakan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Dan bagi siapa yang nak menyumbang ataupun infak fik di masjid ini, bolehlah berbuat demikian pada akaun yang tertera. Baik, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.